Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita pada sesi kali ini untuk membincangkan ataupun melihat sejenak satu topik berkaitan dengan perkara-perkara semasa yang baru sahaja berlaku 4 hari yang lepas. 4 hari yang lepas kita telah membaca satu laporan akhbar berkenaan dengan 2 orang doktor yang telah dijatuhkan hukuman penjara dan denda setelah mereka disabitkan dengan kesalahan khalwat di negeri Terengganu. Dan perkara yang mungkin relevan untuk kita lihat dan kita kongsikan bukanlah tentang kisah khalwat tersebut, tetapi adakah kesan, adakah sebarang kesan terhadap kerjaya ataupun karier seorang penjawat awam, khususnya apabila mereka telah dikenakan dengan sabitan jenayah. Jadi mungkin perkongsian yang relevan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, adalah berkaitan dengan sabitan, kesalahan jenayah, dan juga mahkamah manakah sebenarnya yang membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada karier seseorang di dalam perkhidmatan awam. Dan mungkin topik ini juga relevan bagi mereka yang berkhidmat di luar dari skop perkhidmatan awam, yang mana mereka juga mungkin terbabit ataupun terlibat di dalam prosiding tata tertib dalaman. Okey, perkataan sabitan. Apabila dikatakan seseorang itu telah disabitkan dengan suatu kesalahan jenayah, apakah maksud sabitan? Sabitan bermakna satu keputusan yang dibuat oleh mahkamah di bawah satu undang-undang bertulis yang mendapati seseorang itu bersalah atas kesalahan jenayah. Sabitan ini dia akan datang selepas seseorang itu didapati bersalah. Dan kesalahan jenayah yang bagaimanakah yang terjumlah di dalam impak yang akan memberi kesan kepada seseorang penjawat awam. Kesalahan jenayah ini biasanya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan elemen-elemen seperti fraud ataupun penipuan, ketidakjujuran, perbuatan-perbuatan yang keji di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Begitu juga mana-mana kesalahan di bawah undang-undang bertulis yang melibatkan peruntukan kesalahan dan juga hukuman. Jika dibicarakan, didapati bersalah dan disabitkan, maka terjumlah kepada konsep kesalahan jenayah. Dan yang ketiga, mahkamah manakah yang keputusan mahkamah manakah di dalam kes jenayah yang boleh memberi kesan kepada penjawat awam. Okay, kalau kita lihat sistem keadilan jenayah di Malaysia, kita ada dua, keadilan jenayah dari segi undang-undang sivil dan juga kes-kes jenayah yang didengar di mahkamah syariah di negeri-negeri. Right? Jadi maksudnya ada dua konsep undang-undang jenayah. Satu undang-undang jenayah sivil, satu undang-undang jenayah syariah. Dan prosiding tata tertib ataupun kesan persabitan jenayah terhadap seorang penjawat awam adalah tidak terhad kepada mahkamah sivil semata-mata. Ia juga termasuk keputusan sabitan jenayah yang dibuat oleh mahkamah syariah. Ini kerana mahkamah dalam konsep ini diartikan sebagai mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa untuk membicarakan kes kesalahan jenayah terhadap seseorang penjawat awam. Ini bermakna, apa kesannya? Apabila prosiding tata tertib mengambil kira keputusan kes jenayah yang dibuat, sabitan jenayah yang dibuat oleh mahkamah jenayah syariah, ini bermakna seseorang penjawat awam yang beragama Islam, mereka tertakluk kepada bidang kuasa undang-undang jenayah di mahkamah syariah. Dalam kata lain, mereka yang melakukan kesalahan jenayah syariah, jika disabitkan dengan kesalahan, mereka terdedah dengan prosiding
tata tertib oleh ketua jabatan. Okay, apa contoh jenayah syariah yang lazim berlaku? Mungkin dalam kes doktor di Terengganu, kita dapati dia disabitkan bersalah atas kesalahan khalwat. Ya? Begitu juga antara kesalahan jenayah syariah yang sering dan lazim berlaku adalah kesalahan berkahwin tanpa kebenaran. Contohnya mereka yang berkahwin keluar dari kawasan bermastautin, pergi ke sempadan Thailand, ya, ke Indonesia, ataupun berkahwin secara sindiket, ya, secara tidak sah di hotel-hotel misalnya. Yang kedua, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, berpoligami tanpa kebenaran. Ya. Sebabnya berpoligami ini bukanlah perlu mendapat kebenaran isteri, tetapi mesti melalui proses undang-undang dengan mendapatkan kebenaran mahkamah. Dan jika disabitkan kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah, ia membuka ruang kepada suami tadi, yang penjawat awam ini tadi, terdedah kepada tindakan tata tertib. Begitu juga kesalahan lain seperti mempersendakan Al-Quran, ataupun seorang lelaki yang berpakaian seperti perempuan, bertingkah laku secara tidak sopan di khalayak awam, ya. Maka ini adalah antara perbuatan jenayah syariah yang sering berlaku dalam masyarakat kita, dan tidak terkecuali, ya, tindakan pihak ketiga yang menggugat perkahwinan, ya, di kalangan suami isteri. Jadi kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada mereka yang berada dalam sektor awam, perkhidmatan awam, perlu mengetahui bahawa sabitan jenayah ini tidak terhad kepada sabitan jenayah dari segi undang-undang jenayah semata-mata, tetapi juga sabitan jenayah yang dibuat oleh Mahkamah Jenayah Syariah di Malaysia. Jadi saya kira itu sahaja segmen pertama bagi topik berkenaan dengan kesan sabitan jenayah terhadap seseorang penjawat awam, dan termasuklah dalam konteks kita adalah guru-guru di dalam perkhidmatan awam, di mana dalam program literasi undang-undang ini kami menjuruskan kepada segmen guru-guru, namun ianya juga relevan kepada seluruh penjawat awam dan juga mereka di luar sana yang tidak berada di dalam sektor perkhidmatan awam. Jadi saya kira perkongsian ini mudah-mudahan akan memberikan pengetahuan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita saling menjaga diri agar tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan di dalam kerjaya masing-masing. Kerana apabila kerjaya kita tergugat, maka ia akan memberikan impak yang negatif dan juga impak yang buruk kepada keharmonian rumah tangga dan anak-anak. Sekian itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.